Madam, can you show for question number 7? Okay, so question number 7. Kita tengoklah 7A, 7B tu kan. Describe the surface whose question is given. So actually this question you can solve using completing the square method. Okay. So bila completing the square tu akan nampak lah the center as well as the radius of your sphere kalau dia adalah sfera. Okay. Okay, those yang dah masuk students today. Madam, 7B. 7B. Yes. Okay, tak apa saya tunjuk je dia dulu. Okay. Okay, so dua x kuasa 2 tolak x tambah 2 y kuasa 2 per 2y Okay, sampai sini you selesaikan sendiri. Dan you akan dapat center dia adalah 1, 2 ni 3, 4 dan negatif 5 per 4 and then radius you have to calculate this whole constant. Okay, sama juga untuk B actually. So B so dia x kuasa 2 tolak 3x, so akan jadi x tolak 3 per 2 kuasa 2, tolak balik.
tambah 11/4 sama dengan kosong. Okey. Nak tahu radius dengan center, yang 11/4 ni kena bawa ke sebelah dululah. Okey, so dia tak ada conclusion sebab apa? Sebab R ni dia jadi negatif 11/2 which is undefined. So dia tak ada radius. Bila dia tak ada radius, dia bukanlah sphere. Kan dia ada 3 cases untuk R. Kalau R awak sama dengan positif ni, then you ada sphere with radius R. Kalau R awak sama dengan square root kosong, so maksudnya radius dia kosong. Radius dia kosong, dia cuma ada center lah. So it is a point only. Tapi kalau R awak adalah negatif, then there's no conclusion. It's not a sphere, not even a point. Faham eh? Okay, madam. Okay. Okay, any other question? Madam, I also have question for. Can you explain number 6? Because I don't understand what is meant by tangent to the xv plane, and why the Okay, radius nombor is the smallest one from the point given. nombor 6 eh? Yes. Okay. Find the equations of the sphere with center, dia dah bagi center. Negatif 4, 2, 5. And then the sphere tu, dia kata sphere ni tangent. Okay, tangent to the exact plane. Apa maksud tangent? Tangent kalau awak ada satu curve, katalah awak ada curve. Tangent adalah garis lurus yang menyentuh curve awak tu pada satu titik. So this is your tangent. So bila awak imagine bulatan or sphere kan. Okay, so katalah sini titik tu, sini titik tu. So this is the exact plane. Ini maksud dia So awak kena faham yang ni lah dulu. Okay, faham So kalau saya buat dalam 3D, dia dah bagi dah, dia punya point negatif 4, kata negatif 4 sini, 2 sini. So nak plot point tu, awak ambil, tarik. Ni awak bawa atas. Katalah sini 5 tu. Okay, sini dia punya center. Negatif 4, 2, 5 kan. Okay, and then you ada satu bulatan, satu sphere kat center ni. Mana exact plane awak? Exact plane awak yang inilah kan. So this is exact plane. So dia akan menyentuh betul-betul belah sini, plane tu. Betul-betul menyentuh hujung center awak. Okay, so kalau exact plane, awak kena tengok dia punya distance tu apa dia. Nilai Y ke? Nilai X ke? Atau nilai Z? Awak boleh imagine kat situ sebenarnya. Nilai Y lah kan? Sebab Y ni yang pada exact plane. Nilai X ni adalah pada YZ plane. Okay, awak boleh nampak Nilai Z ni pula adalah pada XY plane ke bawah. Sebab yang ini kalau dia tangent, dia mestilah ke bawah. Yang bawah ni tadi XY plane kan. Ini tadi Z. Katalah Z axis. Okay. Kalau yang X kat sini ni tadi, ni X axis. Kalau dia nak tangent menyentuh, dia mestilah sentuh yang ni. Which is the YZ plane. Okay. Dan katalah yang ini pula, ini adalah Y axis. Y axis awak. So Y axis ni yang akan sentuh belah sini kan. Which is the exact plane. Okay. Boleh imagine ni? So if you can imagine this one, then you can actually directly ambil dua ni lah sebagai awak punya apa dia? Radius. Sebab tu center dia kan. Sini center, sini 2, Y sama dengan 2 tu. Sini yang dia sentuh exact plane. So bila awak dah ada center negatif 4, 2, 5 dan radius adalah sama dengan 2. So boleh buat dah equation which is
X tolak negatif 4 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 tambah Z tolak 5 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. So tinggal lagi awak bukalah kurungan ni untuk dapatkan jawapan tu. Faham eh? Okay, madam. Thank you. Boleh tak? Faham tak ni? Sampai sini saya suruh awak try to get the answer as in the books. Okay, madam. Jawapan tu dah betul dah tu. Siapa tanya tadi? Mira. Mira, awak faham? Okay, madam. Faham. Thank you. Okay, any other questions? Madam, Yeah. Number 4. Number 4. Find the center and the radius of the sphere that has, okay, so sekarang ni, satu sfera ni dia kata diameter dia ni, endpoint kat sini adalah 1, -24. And then the other endpoint kat sini adalah 3, 4, -12. So, first of all, kena cari center. Macam mana nak cari center bila diberi 2 titik? So, obviously center ni dia mestilah satu titik tengah kan? Okay, so titik tengah ni nak cari dia adalah tambah bagi 2. 2 point tadi awak tambah bagi 2. So dapatlah 1 tambah 3/2 untuk X. -2 tambah 4/2 untuk Y. 4 tambah -12/2 untuk Z. So yang ini adalah center awak. And then radius macam mana? Radius awak boleh guna beberapa cara. Yang pertama awak cari distance. Okay, so katalah yang pertama nak cari distance in between, ini A lah, saya katakan ini A, ini B. So distance AB awak cari, awak bagi 2, dapatlah radius. Ataupun katalah yang center ni tadi kita buat sebagai C. Ataupun awak boleh cari terus distance AC. Ataupun awak cari distance BC. Sama saja. Ini semua akan jadi radius awak. Okay, and then awak buatlah dapatkan distance dan radius dan center tu awak boleh buat dah equation dia. Faham eh? Faham. Thank you, madam. Thank you. Can you please write down your name and your student ID on the chat box to be regarded as your attendance today? Saya tak nampak lagi ada yang letak nama dengan student ID dia Madam, Yeah. number 1R. Oh, number 1R, there are no answer for that, right? Okay. Yeah, I forgot about that. Thank you. thank you. So Z equals to 4 plus X squared plus Y squared. So obviously this is paraboloid kan? Paraboloid on Z axis, tapi dia ada 4. 4 ni adalah displacement. Maksudnya dia berubah tempat daripada asal. Kalau asal dia kat bawah ni, okay, asal saya letaklah merah. Kalau asal dia kat bawah ni, okay, so sekarang ni dia jadi naik sampai katalah this is your 4. Okay, so the new one is here. This is the answer. Okay. Oh, and then about square root. Square root, if you see square root, in terms of surface, square root is square root atau macam ni bentuk ni means half of original surface. So to know what original surface is, you have to square the equations. Okay, baru you boleh nampak lah. Contoh macam B, 1B.
Y equals to 4 minus X squared square root. Nampak dia square root dah. So ini mestilah half saja. Tapi nak tahu half apa? Half cone ke, half paraboloid ke, half sphere ke, then you have to square. If I square my equation, I will have y squared equals to 4 minus x squared. Rearrange again, you will have x squared plus y squared equals to 4. So this is actually a cylinder kan. Ingat surface dia mesti 3D. It must be in 3D because if you see x squared plus y squared equals to 4, you may thought it is a circle. Okay, it is in 2D, it is a circle, but in 3D, it becomes a cylinder along z-axis because there are no z variable. So any missing variable, the surface will be along that axis of that missing variable. Okay, kalau yang original punya, maksudnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni lah original. Tapi soalan dia bukan nak original, dia nak half of this original. Which half? Itu yang kena tengok soalan. Y equals to positive kan? Y positive. So, belah Y positive sajalah. Yang awak nak lukis actually this one. Ambil lah sampai atas. This one. Yang hitam ni. Okay, atau bila saya keluarkan tu awak nampak lagi dia jadi macam ni je. Half, naik atas, naik atas. Y, X. So this is the answer. Okay, and then dua-dua is the radius lah. It is important to label. Okay, label the radius. Contoh macam ni tadi kan, saya label 4. Awak kena label 4. Sebab kalau tak label, kita tak tahulah kat mana letaknya tempat tu. Awak faham tak displacement tu adalah 4. 4 tu adalah displacement. So, you have to show that you understand the question. Okay, so kalau dia separuh Y, katalah saya nak buat Y negatif square root, separuh negatif. So, awak ambil yang sebelah sana pula lah. Because it wants Y kan, negatif. So, awak lukis sebelah sini pula. Sama saja. Bawa lah selari dengan ni Okay, lebih kurang macam tu lah. Faham And then E pun sama. Saya nak tunjuk square root ni dulu. 1E. You have Z equals to square root Y. And then kita tampak je square root, we know it is a half. Which half? Square, I will have Y equals to Z square. Y equals to Z square tu ni bentuk parabola kan kalau dalam 2D. Dalam 2D bentuk parabola, dalam 3D dia mestilah jadi parabolic cylinder. Okay, kenapa? Sebab tak ada variable X. So the parabola will be along X axis. Maksudnya kalau awak, contohnya katalah awak ada sini Y, sini Z. Ada parabola menghadap Y kan, macam senyum tu. Okay. Sekarang ni dalam 3D. Sebab dalam 3D ni dia ada lagi satu variable X. Okay, awak buat je benda sama, parabola ni. Tapi sekarang parabola awak ni sepanjang paksi X. Awak lukislah cantik sikit. Okay, sepanjang paksi X. Okay, this is the original. However, the question wants you to plot only half kan? Half of Z. Z apa? Z positif. Okay. Okay, Z positif tu belah mana? Okay, obviously dia belah atas saja, belah atas. So, awak buatlah belah atas saja. So, nampak dia macam bentuk atap tu. Okay, yang belah bawah yang ni, awak tak payah buat. Belah bawah ni tadi, awak padam, tak payah buat. Okay. Faham the difference? Macam lebih plot macam situ. Madam, kalau macam satu C tu, saya tak tahu beza dia. Yang satu C tu kan dia macam terbuka ke atas macam longkang tu kan. Tapi kalau yang satu E ni dia macam tertutup macam tu. Apa beza satu C dengan satu E? Itulah saya kata sebab satu E tu dia separuh sebab ada square root tu. Yang ini adalah original. This is the answer.
Faham tak? Beza dia sebab dia square root. Kalau tak, dia jadilah original tu sama. Kalau original dia lebih kurang lah sama macam 1C. Cuma yang Y tu yang kuasa 2. Yang satu E ni Z yang kuasa 2. Okay? Okay, saya tunjuk dua-dua supaya dapat beza. Y kuasa 2 sama dengan Z. Dan juga Z kuasa 2 sama dengan Y. Dua-dua tak ada X kan? So, dua-dua ni akan jadi sepanjang X. Cuma senyum dia tu je berlainan. Okay. Untuk yang Y equals to Z kuasa 2 ni, dia sama macam tu. Dia akan pada Y, senyum dia pada Y dan dia akan jadi sepanjang X. Untuk yang Z ni, senyum dia pada Z. Senyum dia pada Z dan still dia akan jadi sepanjang X. Sebab X tu yang tak ada. Faham tak? Cuma awak ubah dia punya ni. Dia daripada menghadap ke atas, dia sekarang menghadap ke tepi. Okey, tapi apa beza dia dengan E tu pula? E tu dia bukan nak yang ni. Dia nak separuh daripada yang ni. Separuh mana? Separuh Z. Z positif. Separuh belah atas. Sebab tu awak buat jadi macam ni. Kiranya awak potong. Awak potong awak punya parabola tu. Parabolik silinder tu awak potong separuh lagi. Cuma sebab awak nak ambil belah atas je. Dia jadi macam atap lah, atap. Nampak tak beza dia? Hello? Boleh faham Madam, Hmm. question number 1 hash. Number 1 Hash. hash. Hmm. Colon. Yes. Okay, so hash ni, if you look, it looks like a sphere. But it's not a sphere because the radius is not the same. Okay, dia ada dua saja ni. Kalau radius dia tak sama, sama ada dia jadi, kalau radius dia tak sama, so dia akan jadi Parabolic. ellipse. Not parabolic, ellipsoid. Ellipse tu bentuk bola rugby tu. Okay. So yang ini nampak dah, dia memang tak sama kan, X kuasa 2. Okay, but then to know the radius, your right hand side, this one must be equals to 1. Mesti jadikan sama dengan 1. So, kena nak jadikan sama dengan 1, you have to divide it by 4 lah, everything. Okay, bila you divide by 4, then you get this, like this. So, bila you dah dapat macam ni, betul kan? 4, okay. Automatic yang kat bawah tu dia akan jadi radius untuk variable atas. So Rx is square root 4 which is 2. Ry is square root 1 which is 1 also. Radius Z is square root 1 which is 1 also. Okay. So boleh lukis lah. Dia panjang kat mana? Dia panjang pada X kan? So you buat je something panjang pada X. Buatlah cantik sikit So this is supposed to be 2, this is supposed to be 1, this is also supposed to be 1. Okay. So the answer for Y is supposed to be 1, not 2. Y and Z 1, X haji yang 2. Okay. Thank you, madam. Okay, do you have questions? So in this topic, you have to know how to differentiate all these equations, the general equations of the surfaces. Okay, nampak macam sama tapi sebenarnya dia tak sama lah. Contohnya kalau saya bagi yang paling ketara is this one lah, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 1. And then X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak Z kuasa 2.
90. And then 2x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 2z kuasa 2 sama 1. Okay. So ketiga-tiga ni adalah berbeza. So yang pertama ni obviously kita tahu sphere. Yang kedua ni dia jadi apa? Actually dia jadi cone. Dia bukan sphere lagi sebab dia ada tolak kat sini. Bila tolak ni awak bawa ke sebelah, so dia akan jadi bentuk cone. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2, which is a cone on the Z axis. Okay, tu kena tahu beza sebab sphere ni dia mesti semua tambah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Okay, and then how about the third one? The third one, it looks like sphere, however the radius is not the same kan, so it becomes ellipse. Okay, so you have to know the difference. Okay, tadi ada nak tanya soalan ke? Puan, kiranya kalau yang equation yang dia tak ada nilai nombor, dia just ada unknown, kita just terus lukis lah. Nilai nombor tu macam mana masa awak? Contoh macam yang tadi lah, 1C kan. Dia kan ada unknown Z sama dengan Y kuasa 2 je. So kita just lukis, terus lukis. Dia lukis. Semua pun sama juga lukis. Okay. Mungkin saya faham awak punya maksud ni. Katalah tadi Z equals to Y kuasa 2. Kita masih lagi bercerita tentang Z equals to Y kuasa 2 ni. And then the other one, let's say okay. Z equals to Y kuasa 2 tambah 1. Apa beza antara dua ni? Satu tu ada tambah 1, satu tu tak ada. So macam biasa saja. Ini dua-dua akan jadi sepanjang X Sepanjang X, so 1 this one, sepanjang X. So kalau awak tak tahu nak lukis terus dalam 3D, awak transform dulu dalam 2D. Sebab awak tahu bentuk ni adalah parabola kan dalam 2D. Kalau awak ada Z dan juga Y, kalau Z equals to Y kuasa 2, dia adalah parabola menghala pada Z positif. Kalau awak tak nampak juga lagi, awak buat Y equals to X kuasa 2 yang awak biasa buat ni, which is senyum kan? Senyum. Katalah Y ni kuasa 1 kan, so awak tukar pada Z sebab Z kuasa 1. X ni kuasa 2, awak tukar pada Y, so Y kuasa 2. So still benda sama, tapi yang ini jadi Z, yang ini jadi Y. Faham So awak buat, pindahlah ke sini. Bentuk yang sama ni menghala pada Z tadi, asal dia berbentuk yang ini saja, tapi dia akan jadi sepanjang X sebab tak ada variable X. Okay, awak tahu kat situ. Yang ini pun sama. Okay, dalam 2D, katalah tadi Y, tadi Z, saya dah buat ni kan. Awak dapat macam ni. Apa maksud tambah 1? Dia naik atas 1 kat sini kan. So bila awak nak lukis dalam 3D, awak naikkanlah juga 1. Katalah sini 1, awak naik 1, still dia akan jadi sepanjang X. Tapi dia akan terapung pada 1. Faham tak? Faham. Dia satu, kalau tambah ni, tambah tolak tu displacement. Okay, ni tambah tolak ni displacement. Tapi kalau dia kata Z equals to 2Y kuasa 2, ini benda sama je. Sebab kita buat sketching je kan. Kita buat sketching, awak tak perlu nak precise. Maksudnya dia still benda yang sama macam ni. Apa beza 2 dengan 1 ke atas ni? Apa beza 2 dengan 1 ke atas ni? Radius dia lah, bukaan dia. Satu tu mungkin macam ni, satu tu macam ni. Kurang sikit ataupun lebih besar, itu saja. Tapi dalam sketching awak tak tunjuk pun. Dia still same things lah untuk sketching awak. Sebab sketching yang penting adalah bentuk dan juga di mana kedudukan awak punya surface tu berada. Okay? Okay. Okay, cuba tengok soalan OPQ tu. OPQ tu dia ada displacement kan? Semua ada displacement. 2, 1 dan 9. Okay?
Okay, katalah saya buat P, sebab P ni X dengan Z. Square root kan, so square root dia mestilah half of original. Tapi nak tahu original dia apa? Okay, nak tahu original awak jangan ambil displacement ni dulu. Nak square kan, ni displacement je, tak payah ni dulu. Bila awak square without the displacement, displacement tu kita tahu dah, dia turun naik kiri kanan itu saja. So akan dapat Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Z kuasa 2 kan. So ni adalah cons. So bila separuh maksudnya separuh kon. Separuh kon kat mana? Awak tengok balik dia punya square root, dia ada negatif kan. Okay, so ini adalah Y negative square root. So bila negative square root, dia adalah belah Y negatif lah. Okay. So dia akan jadi belah sini. Tetapi ini belum jawapan awak lagi. Dia ada displacement kan, which is 1. So dia akan tambah 1 kat sini. So this is the answer. Okay, yang ini sebelum displacement tu yang half dia saja. Kira finalize kena ikut displacement tu lah. Yes, semula so kena ikut soalan tu. Kalau soalan tu yang ini, yang merah ni is just Y equals to negative X kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Itu saja. Tapi dia nak displacement kan? Tambah 1 kat bawah. Itu saja beza dia. Okay. Kalau tak ada square root pula, kalau tak ada square root, so dia akan ada dua-dua belah lah. Sebelah ni ada, sebelah kiri kanan ada Y, X, Z. Ini untuk this one. So O dengan Q tu pun sama juga. Dia adalah kon dan O tu displacement dia 2, so tambah 2. Yang kon tu 9, so tambah 9. Awak gerakkan kiri sampai 9 lah, 9 ke Z. Kalau Z ke atas, 2 ke atas. Okay. Kalau yang N macam mana N? Apa N? Dia ada square root kan jawapan dia. N? N tak ada square root ni. Bukan dekat jawapan dia, ada square root. Exercise 1.3. Oh, itu dia punya radius. Okay. Oh, awak tak payah tulis yang 1/3 tu pun tak apa. Sebab macam saya kata tadi tak perlu nak precise Itu adalah radius dia sebenarnya. Okay. Sebab bukaan 1x tu adalah 2, yang tapi y tu adalah 3 kan. So beza dia kalau dia buat macam ni dengan macam ni ataupun macam ni, tu je beza dia. So actually dia tak ada ni lah untuk sketching. Tapi displacement tu penting untuk tunjuk label. Sebab dia akan naik turun kiri kanan tu kan, itu penting Kira sizing dia tak penting sangat lah. Size dia tak penting, kecuali untuk sphere dengan ellipse. Sebab itu memang kita nak tunjuk size dia untuk bezakan antara sphere dengan ellipse. Okay. Okay, ada soalan lagi? Madam, saya ada soalan. Kalau dalam topik ni kan, yang lukis-lukis ni, penting ke untuk kita lukis sama ada garis solid ataupun putus-putus tu, ke dia tak penting pun? Apa dia penting untuk kita apa? Lukis, kalau kan ada setengah tu yang lukisan kita garis putus-putus, satu lagi solid line. Yang tu penting ke? Itu mesti, yang kalau bayang-bayang kat belakang tu putus-putus macam tu. Tak penting sangat, tak penting. Oh, okay. Yang penting dia bentuk dengan label tu, bentuk dengan label. Okay, baik. Awak tak payah lukis bayang-bayang lepas tu ada efek-efek apa semua, tak perlu.
Okay, ada soalan lagi? Madam. Ya. Nombor 2D tu saya dapat circular tapi jawapan elliptic cylinder. Macam mana nak tahu beza circular cylinder dengan elliptic cylinder? Oh, dia senang je. Dia sama ada radius dia sama ke atau radius dia berbeza. Kalau radius dia sama, dia akan jadi circular lah. Dia macam sphere. Kalau radius dia tak sama, dia akan jadi elliptic. Dia macam ellipse. Itu je beza dia. Okay, terima kasih madam. So macam 2D ni obviously dia tak sama kan sebab X tu ada 4, Z tu ada 1 saja. So dia bila awak bahagikan 16, so dia punya radius mesti tak sama. So dia jadi elliptic cylinder lah. Okay, ada ni lagi yang tak tahu lagi. Madam. Nombor 6 saya dapat 45 tapi jawapan 41. Itu saya salah kira. Yang buat tadi tu Bukan jawapan, yang dia punya question. Dia punya question. Oh, equation. Nah, tapi nombor jawapan dia pun memang dalam bentuk equation kan? Okay. Okay, terima kasih madam. Terima kasih. Dapat ke tak jawapannya? Saya kira. Okay. Madam, saya tak faham yang soalan nombor 6 tu, yang at z tangent tu. Macam mana kenapa kita ambil y? Kenapa kita ambil nilai y tu? Kenapa kita ambil nilai y? Sebab y tu yang menyentuh, paksi y tu yang menyentuh exact plane. Mana tadi? Ni. Ni kan paksi y ni kan? Exact plane awak kan belah sini. Nampak tak? So, paksi y ni lah yang menyentuh exact plane. Kalau kita nak tengok distance, kita tengok distance daripada sphere awak tu. So, awak refer pada paksi y. Kalau contoh paksi x tu yang menyentuh tu, kita ambil x lah, nilai x. Oh, awak kena dengar balik recorded video ni. Saya dah terangkan ni tadi. Kalau paksi X, awak cuba imagine paksi X kat sini kan? Paksi X kat sini. Yang saya yang boldkan, yang saya hitamkan ni. Okey, sekarang dia sentuh plane mana? YZ. YZ plane. Nampak tak? Dia ibarat macam kita duduk dekat Y tu. Kita tengok Z kan. Awak duduk kat Y, awak tengok dinding. Dinding awak tu dinding apa? Dinding Z. Dinding Z. Kalau awak duduk dekat X, dinding awak apa dia? YZ. Kalau awak terapung ke atas Z tu, dinding awak ke bawah kan? Lantai lah tu, lantai. SY. Sama lah tu. Okay, boleh Okay, boleh. Dia memang kena banyak imagine three dimensional coordinate system ni sebab dia 3D kan. Tapi itulah, kalau awak imagine lah awak punya sekeliling ni, dinding dan lantai. Okay, terima kasih madam. Okay. Tapi tak apa, kalau tak faham juga nanti saya bagi recorded kelas ni. Dia punya link Madam, tadi ada soalan lagi? Tadi kan ada yang tanya nombor 6 tu kan, dia dapat 40 kan. Dia tak tolak radius. Radius kan 4. Tu square. Sebab tu dia dapat 45 ni. Dia tolak. Okay, 45 tu tolak radius 4 dapat 41. Menurut kawan awak. Terima kasih. Okay. Okay, ada lagi? Semua dah tulis nama ni Okay, jangan lupa minggu depan is your quiz lah. So hari Isnin kelas kita. Betul lah, hari Isnin saya akan buat 1.4. So
lepas daripada Isnin tu awak boleh study untuk awak punya quiz. Sebab dah 1.1 until 1.4. Quiz awak hari Jumaat Ada berapa soalan Ada? Tu nanti saya jawab ada soalan lagi tak? Untuk ni. Exercise 1.3. Tak ada